نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di muka surat 79, pemerhatian yang ketiga yang di kitab lah. Muka surat tak ada kitab semua tu. Yang di kitab muka surat 79. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, pemerhatian ketiga. Hakimiyah yang dimaksudkan ialah hakimiyah kuasa perundangan yang tertinggi. Masih lagi Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia nak menjawab beberapa salah faham terhadap negara Islam. Baik, antaranya konsep hakimiyah. Hakimiyah perundangan yang wajib menjadi milik Allah sahaja. Ialah hakimiyah tertinggi dan mutlak yang tidak dihad dan dikatakan oleh sesuatu. Ia adalah termasuk bukti wahdaniyatil uluhiyah, keesaan Tuhan. Maksud dia bila sebut negara Islam ni hakimiyah, merujuk kepada kuasa mutlak Allah untuk meletakkan undang-undang. Jadi undang-undang ni, undang-undang yang mutlak dalam Quran itu mutlak. Yang di dalam hadis sahih itu mutlak, yang mana semua orang kena taat. Itu panggil hakimiyah yang tertinggi. Kuasa menentukan undang-undang terletak di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hakimiyah dengan makna ini tidak menafikan bahawa manusia mampu membuat undang-undang dalam ruang yang diizinkan oleh untuk mereka. Walaupun dalam Quran ada berkenaan dengan hukum hudud. Yani hukum hudud lah. Ada hukum qisas, ada hukum ta'zir, 3 hukum. Kalau hukum hudud mencuri, potong tangan, tuduh orang berzina, sebat, minum arak kena sebat 40 kali. Begitu tuan-tuan, itu dipanggil apa? Hukum hudud. Baik, qisas ni hukum bunuh balas. Ta'zir ni luah, terpulang kepada kebijaksanaan pemimpin. Habis itu selain pada itu terpulang pada manusia tentang lampu isyaratnya, samannya, pertaniannya, sempadannya, penyeludupan ke, itu tak sebut dalam Quran. Itu terpulang kepada pemerintah, bagaimana dia nak atur undang-undang untuk kebaikan rakyat dia. Boleh buat undang-undang tapi mesti untuk kebaikan rakyat, bukan nak menzalimi rakyat. Dalam kaedah usul fiqh dia sebut tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Segala gerak-geri, tindak tanduk pemimpin terhadap rakyat dia mesti berpandukan kepada kebaikan rakyat dia, bukan suka hati dia. Kalau dia buat benda itu menyusahkan rakyat, hukum dia haram. Apa saja dia buat itu untuk menyenangkan dia dan rakyat susah, itu hukum dia haram. Dia boleh buat apa saja tapi menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat, maslahah untuk rakyat dia. Baik, macam saya sebut mudah, lampu isyarat itu dalam Quran tak sebut, tapi untuk kebaikan rakyat. Tak ada lampu isyarat, susah kita nak lintas tuan-tuan. Kalau tak ada had kelajuan, dalam Quran hadis tak sebut, tapi kena ada had kelajuan, kalau tidak susah tuan-tuan kita. Ada undang yang sebagainya lah tuan-tuan. Baik, kemudian contohnya dalam perundangan perkara ibadah dengan mencipta bentuk ibadah dan syiar mereka sendiri, ataupun menambah apa yang disyariatkan kepada mereka kerana mengikut hawa nafsu, ataupun dengan mengurangkan bilangan atau caranya. Jadi tak boleh kita mengubah hukum Allah, tak boleh. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan kita kurangkan. Begitu juga dengan perundangan masalah halal dan haram, seperti menghalalkan apa yang telah Allah haramkan ataupun mengharamkan apa yang Allah Ta'ala telah halalkan. Ini tak boleh. Ini termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah haramkan judi, tak boleh halalkan. Allah Ta'ala haramkan arak, haram, tak boleh kita halalkan. Allah Ta'ala halalkan apa? Jual beli, kita tak boleh haramkan jual beli.
Yang mana Allah Ta'ala halalkan, kita tak boleh haramkan. Yang mana diharamkan, tak boleh kita halalkan. Baik. Kemudian anggap sebagai satu bentuk, inilah yang Nabi SAW anggap sebagai satu bentuk daripada rububiyah yang ditafsirkan oleh firman Allah Ta'ala yang menyatakan tentang keadaan ahli kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia pun tak sembah pendeta tu, dia pun tak sembah dia punya pendeta. Tapi macam mana dikatakan menjadikan sebagai Tuhan tu, Nabi tafsirkan. Yang mana pendeta-pendeta tu buat hukum yang bercanggah dengan kitab mereka, dia ikut. Itu yang kata menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Tu pendeta tu buat undang-undang yang bercanggah dengan kitab mereka, bercanggah dengan kalamullah, buat sesuka hati. Mereka ikut sahaja dan mereka tinggal isi kandungan kitab wahyu yang diturunkan. Itulah yang dikatakan sebagai menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Ambil pendeta, tinggal wahyu yang diturunkan. Begitu juga perundangan dalam perkara yang bertentangan dengan nas-nas sahih yang jelas, seperti undang-undang yang memperakui kemungkaran, tak boleh. Mana-mana undang-undang yang membenarkan kemungkaran tak boleh diterima. Benda haram, haram mutlak, tuan-tuan. Kemudian menyebarkan perkara-perkara maksiat yang jelas ataupun sembunyi, menggantung kewajipan yang mesti dilakukan, membatal hukum yang mesti dijalankan, ataupun menceroboh hudud Allah yang diketahui. Ini semua tak diterima. Benda yang Allah Ta'ala suruh dia tak buat, yang haram dia buat ataupun dia halalkan. Mana-mana undang-undang, tuan-tuan, yang bercanggah dengan perintah Allah, tak boleh taat. Tak kira siapa pun yang buat. Sekalipun yang buat itu seorang raja yang menguasai seluruh dunia. Seluruh dunia dia kuasai. Macam Namrus dengan Bukhtansar pernah kontrol satu dunia. Dia buat undang-undang dan undang-undang tu bercanggah dengan undang-undang Allah, tak boleh taat. Selama-lamanya tak boleh taat. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Nabi pesan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam derhaka kepada Tuhan. Tak ada. Tak ada ketaatan. Baik. Kemudian perkara yang selain daripada ini adalah menjadi milik umat Islam untuk menentukan undang-undang bagi diri mereka. Selain daripada ketetapan Allah dalam Quran, dalam hadis, terpulang pada manusia nak buat ketetapan apa-apa dalam bab pertanian ke, dalam bab ekonomi ke, dalam banyak bab yang mana tak ada disebut dalam Quran dan hadis. Boleh buat, tapi mesti untuk kebaikan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Baik. Kemudian ia berada dalam ruang perkara yang pada asalnya memang tidak ada nas, dan perkara ini cukup banyak. Inilah yang dinamakan di dalam hadis sebagai perkara yang didiamkan. Benda yang didiamkan terpulang. Sebab tu kita pun ada kaedah usul fiqh, semua benda itu halal dimakan, semua halal makan, selagi mana tak ada dalil yang mengharamkan. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadul ad-dalil ala tahrim. Semua benda itu halal sehinggalah ada dalil yang mengharamkan. Itu yang kita makan macam-macam. Tak ada dalil kata boleh makan sotong, tak ada dalil yang kata boleh makan segala jenis ikan, tak ada dalil. Tapi didiamkan, benda yang didiamkan. Jadi tak ada dalil mengatakan boleh makan udang, tak ada dalil khusus, tak ada. Cuma disebut umum tu adalah al-hillu maitatah, laut itu halal bangkai dia. Tapi dalil khusus tak ada. Sebab tu majoriti ulama boleh makan sotong, boleh makan udang, boleh makan segala jenis ikan. Ikan jerung pun boleh makan, tuan-tuan. Semua boleh makan dalam laut tu, selagi mana tak berbahaya, tak berbisa. Berbeza kita dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia lain sikit. Tapi mazhab Hanafi ni majoriti ulama tak amalkan lah. Tak amalkan. Tapi orang mazhab Hanafi amal lagi. Dia pun tak makan udang, tak makan. Udang tak makan, selain pada ikan. Selain pada ikan semua tak makan. Udang tak makan, kerang tak makan, sotong tak makan, apa lagi, belangkah tak makan. Apa semua benda dia tak makan lah. Dia makan ikan je. Sebab Nabi kata ikan saja yang boleh makan. Tapi majoriti ulama, tuan-tuan, malah ramai lagi mutaakhirin daripada mazhab Hanafi pun sebut semua benda ni boleh dimakan. Pasal asalnya halal. Semua asalnya halal, sehingga ada dalil yang mengharamkan. Baik. Kemudian terjemahan ini yang disebut oleh Nabi, wa ma sakatanahu fahuwa afun. Apa yang didiamkan daripadanya maka ia adalah satu kemudahan untuk kamu. Yang didiamkan itu yang zaman Nabi SAW
Khalid Al-Walid makan dab, yani apa, bewak padang pasir. Dia makan dab. Tuan-tuan kalau tengok dab, tuan-tuan pun tak lalu makan tuan-tuan. Tengok rupa dia pun takut. Ekor dia kita tengok menggeli, walaupun mahal tuan-tuan dab ni. Orang bela dab kaya, mahal harga dia. Sekok pun mahal. Jadi tuan-tuan, dab ni kita tengok tak lalu makan. Khalid Al-Walid makan di hadapan Nabi SAW. Sebab tak ada dalil kata haram makan. Jadi tanya haram ke? Khalid Al-Walid tanya kat Nabi. Nabi kata tak haram, tapi Nabi rasa geli nak makan. Nabi tengok dekat Mekah tak ada, Khalid Al-Walid makan. Nabi diam kan? Nabi tak kata, Nabi diam saja. Bila Nabi diam, Nabi tengok Khalid makan, maksud dia boleh makan. Begitu tuan-tuan. Kemudian, tapi bewak padang pasir lah, bewak yang ada di Malaysia ni tak boleh lah, haram lah tuan-tuan. Orang Arab dipanggil sama je, dog padang pasir dengan dog Malaysia ni dipanggil dog juga. Tapi dog Malaysia tak boleh makan. Dog Malaysia ni dia dia jijik lah tuan-tuan, dibandingkan dog padang pasir tu. Dia makan benda elok. Dog yang ada di Malaysia ni dia makan benda yang kotor-kotor, bangkai dan sebagainya. Baik, kemudian ia mencakupi kawasan yang amat luas di dalam kehidupan manusia. Begitu juga apa yang dinaskan sebagai prinsip-prinsip dan kaedah umum yang tidak termasuk hukum-hukum juz'i dan tafsili sebagaimana di dalam masalah syura. Dan dari sini umat Islam dapat membuat undang-undang untuk diri mereka dengan keizinan agama dalam kawasan yang luas dalam bidang kehidupan kemasyarakatan, ekonomi dan politik. Mereka hanya terikat dengan maqasid al-syariah al-kulliyah dan kawaid ammah. Ini maqasid syariah tu yang menjaga akal, menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, jaga harta, dan kawaid ammah, kaedah umum. Semua ini adalah untuk mengumpulkan maslahah, menjauhkan kerosakan dan menjaga keperluan manusia sama ada bagi individu ataupun perkumpulan. Boleh buang sampah kena denda sekian dan sekian. Itu contoh dia lah. Baik, kemudian ada masa pergi ke laut kan, tuan-tuan pergi ke laut tak boleh pakai pukat tunda di beberapa tempat, nanti rosak lautan. Ini semua untuk maslahah, nak guna kena pergi laut dalam dan sebagainya lah. Kemudian tak boleh pakai setengah racun, diharamkan setengah racun. Macam apa? Kopi O kan, paraquat tu banyak negara haramkan sebab dia terlalu toksik, walaupun masih lagi banyak orang jual tuan-tuan. Baik, untuk apa? Kenapa diharamkan? Sebab memang bahaya lah paraquat tu. Memang bahaya. Tapi saya tahu ramai je pakai lagi tuan-tuan, pasal dia murah. Kemudian kebanyakan undang-undang moden yang terperinci pada hari ini tidak bertentangan dengan syariah pada sudut maqasid kulliyah dan hukum-hukum juz'iyah, hanya kerana ia berasaskan pada prinsip mengumpul manfaat, menolak mudarat dan memelihara uruf-uruf semasa. Segala undang-undang yang ada sekarang ni kat dunia ni, yang ada nah, yang tak bercanggah dengan Quran lah, kalau yang mana ditetapkan oleh Quran dan hadis itu tak boleh ubah. Itu hukum mesti dilaksanakan. Ni yang tidak disebut dalam Quran dan dalam hadis. Kebanyakan undang-undang tu memang boleh. Sebab dia nak menjaga kemaslahatan umat Islam. Paling senang kita tengok undang-undang jalan lah tuan-tuan, dengan double line-nya, line kuning tepinya, tak boleh memotong, boleh memotong, macam-macam tuan-tuan undang-undang dia. Kena bagi lampu isyaratnya, kena bagi signalnya tuan-tuan. Dia ada jalan dia macam mana nak membeloknya, siapa masuk dulu, bila lorong kan jalan siapa, lepas tu bawa mesti ikut jalan kiri, yang ni pula bawa belah kiri. Ni semua untuk kemaslahatan tuan-tuan. Bawa kereta tak boleh main handset, semua untuk kebaikan. Jadi kalau polis tengok bawa kereta main handset, dia boleh saman untuk kebaikan. Dan halal undang-undang tu. Kemudian termasuk juga dalam perkara ini ialah menghadkan secara juz'i dan sementara perkara yang mubah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar yang melarang menyembelih binatang selama beberapa hari. Sayyidina Umar pernah melarang menyembelih binatang selama beberapa hari. Baik, pada musim kemarau Sayyidina Umar pernah menangguhkan semula segala hukum hudud, curi, potong tangan berhenti saat. Sebab apa? Sebab ketika itu tak tahu dicuri pasal apa. Masa tu kemarau, boleh jadi dicuri pasal dia lapang, ini tak boleh potong tangan. Baik, jadi kemarau Sayyidina Umar berhentikan saat hukum hudud. Sebab Nabi kata idrarul hudud bisyubhat. Hudud ni tak boleh dilaksanakan kalau ada timbul syubhat, perkara yang samar-samar.
Baik, kemudian Sayyidina Umar juga melarang, beliau juga melarang beberapa orang sahabat daripada berkahwin dengan wanita bukan Islam, kerana agar mereka tidak tiru oleh orang ramai yang akan mewujudkan fitnah di kalangan wanita Islam. Sayyidina Umar pernah larang sahabat daripada berkahwin dengan wanita bukan Islam. Macam mana kahwin dengan wanita bukan Islam ni? Kahwin dengan orang Yahudi ataupun orang Kristian. Kalau ikut dalam Islam memang boleh pun kahwin dengan orang perempuan, tapi laki tu mesti Islam. Kalau perempuan Islam kahwin dengan laki yang Kristian dengan Yahudi, itu haram, tak boleh. Yang boleh lelaki Islam berkahwin dengan perempuan beragama Yahudi ataupun perempuan yang beragama Kristian, boleh. Tapi kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia strict sikit, mesti Yahudi yang ikut ajaran dahulu sebelum kitab dia diubah. Kalau Kristian yang mengikut ajaran Nabi Isa yang betul sebelum kitab itu diubah. Kalau ikut pandangan ulama lain, boleh. Yahudi dengan Kristian yang ada sekarang ni boleh. Pasal apa? Dia kata Trinity tu zaman Nabi dah ada dah. Trinity yang konsep apa? Nabi Isa, Allah dan Ruhul Qudus, zaman Nabi dah ada lah. Dalam Quran Allah Ta'ala tegur tentang Trinity ni. Allah Ta'ala sebut laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala tiga dalam satu. Trinity dalam Quran sebut lah. Trinity ni ada lama tuan-tuan, sebelum Nabi lahir lagi Trinity dah ada lah. Konsep kepercayaan tiga dalam satu ni. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu maryam, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tu Nabi Isa, Isa tu Allah. Kafir. Ataupun orang mengatakan Isa itu anak Allah, kafir. Baik. Jadi asalnya boleh kahwin dengan orang perempuan Yahudi dengan Kristian. Pasal apa? Nak dakwah, bukan saja-saja nak dakwah. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Anak yang dapat Islam, anak dia ikut agama yang terbaik. Kalau mak dia masuk Islam, anak semua bakal jadi Islam semua. Anak yang belum balik, belum cukup umur. Kalau bapa masuk Islam, anak semua masuk Islam. Dia ikut agama yang terbaik, agama Islam lah. Tapi anak yang belum balik lagi, belum akil balik. Baik, jadi tuan-tuan, kalau ikutkan hukumnya boleh. Tapi hanya Yahudi dengan Nasrani, lain pada itu tak boleh. Dia panggil ahli kitab. Boleh. Tapi zaman Sayyidina Umar larang. Padahal zaman Nabi boleh. Boleh kahwin dengan orang perempuan Yahudi, boleh kahwin dengan orang Kristian, dan anak yang dapat anak tu anak Islam. Anak tu Islam. Mudah-mudahan boleh dakwah dia masuk Islam. Tapi mai zaman Nabi boleh. Zaman Sayyidina Abu Bakar boleh. Zaman Sayyidina Umar tak benarkan. Bukan saja tak benar. Sebab apa Sayyidina Umar tak benarkan? Takut nanti bila sahabat kahwin dengan orang perempuan Yahudi, kahwin dengan orang perempuan Kristian, padahal banyak lagi wanita-wanita Islam, nanti takut orang selain pada sahabat Nabi, tabi'in, orang biasa ni yang tak sempat jumpa dengan Nabi, tengok sahabat kahwin dengan orang Yahudi, dengan orang Kristian, semua pakat kahwin dengan Yahudi dan Kristian. Takut timbul salah sangka sunat ataupun afdal kahwin dengan orang Yahudi dengan Kristian, sehingga banyak orang Islam dia pergi cari orang Yahudi dengan orang Kristian, bukan nak kahwin dengan orang Islam. Itu yang dia kata takut jadi fitnah di kalangan wanita Islam. Takut nanti wanita Islam fikir lah, macam tu baik kita tak payah masuk Islam. Orang Islam semua pakat cari orang yang bukan Islam. Itu fitnah tu. Fitnah, timbul satu syakwa sangka dalam hati wanita Islam. Kenapa pakat orang Islam cari wanita yang bukan Islam, sedangkan wanita Islam pun ramai. Baik, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh, tuan-tuan, memang tak boleh. Boleh dikatakan nak cari Yahudi dengan Kristian yang ikut isi kandungan kita asal, boleh kata tak ada, tuan-tuan. Susahlah. Baik, kemudian, dan memang tak digalakkan, tuan-tuan, sebab undang-undang sekarang nanti jadi susah. Dah kahwin dengan orang perempuan Kristian, dapat anak tu Islam, nanti jadi perceraian, biasanya anak akan dapat dekat isteri. Macam mana dengan macam mana dengan agama anak tu, jadi susah pula akan datang. Baik, kemudian Al-Ustaz Al-Maududi, ini yang saya nak sebut kat tuan-tuan. Saya nak larang pasal apa? Pasal dia ada masalah dia. Zaman Sayyidina Osman pun sama. Zaman Sayyidina Osman dia tak bagi dah orang unta ni, bila belah unta main lepas ikut suka. Zaman Nabi tak apa. Boleh siapa yang belah unta ni dia lepas tuan-tuan. Tapi mai zaman Sayyidina Abu Bakar boleh, zaman Sayyidina Osman boleh. Zaman Sayyidina Osman dia dah buat hima, dia dah ada batasan dah, tak boleh lepas ikut suka. Pasal apa? Zaman Sayyidina Osman orang binatang banyak,
Orang yang pakai belah unta ramai, dan mereka punya unta ni banyak-banyak, bukan sikit-sikit. Kawan ni ada berpuluh, puluh, semua banyak. Kalau main lepas yang macam tu, habis semua, habis tanaman orang, rumah orang, unta tu pergi. Maka buat larangan. Ada larangan yang unta tak boleh kita lepas ikut suka lagu tu. Supaya apa? Tak menyakiti orang lain. Undang-undang tu tak pernah ada pada zaman sebelum tu. Tapi kenapa? Sesuai masalah ketika itu. Kalau biar main lepas tuan-tuan, macam orang belah lembu kan, kalau belah selama tu biar lembu dia, kita pun tak tahu siapa punya. Tahu-tahu orang langgak tuan-tuan, langgak ada yang mati pun ada tuan-tuan, langgak patah kaki. Bila orang langgak semua tak mengaku lembu siapa. Itu masalah tu. Jadi tuan-tuan boleh saja buat undang-undang. Kerajaan Malaysia pun boleh, mana-mana orang belah lembu biar kat jalan boleh ambil. Tedaan ambil kurung satu tempat. Tuan dia nak tuntut bayar. Bayar denda. Pasal apa? Biar merata-rata, takut membahayakan orang. Baik, kemudian Al-Ustaz Al-Maududi yang terkenal dengan suruhan Hakimiyah, dan beliau amat keras dalam suruhan, telah memberikan manusia ruang perundangan yang amat luas di dalam perkara yang bukan qat'i hukum, yang sabit dan hudud yang telah ditetapkan. Makna dia ni ialah Al-Maududi, Abu Ala Al-Maududi. Dia sendiri sebut, walaupun dia tegas, undang-undang Allah yang disebut dalam Quran mesti diterapkan, diamalkan. Selain daripada itu terpulang. Terpulang. Undang-undang selain daripada itu terpulang. Nak buat macam mana pun tak apa. Selagi mana termasuk dalam ruang lingkup maslahah, dibenarkan. Kemudian ia dilakukan melalui jalan menakwilkan nas dan menaksirkan melalui qiyas, istihsan dan ijtihad. Banyaklah. Kita tahu sumber hukum dalam Islam ni dia ada 4 yang sepakat semua ulama. Yang pertama Al-Quran, ini sumber hukum dia. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah ijma', yakni kesepakatan seluruh umat Islam dah jadi ijma'. Ini tak boleh ubah. Contoh ijma' apa? Sembahyang 5 waktu. Itu ijma' ulama'. Kalau ada ijma' seluruh umat Islam. Kalau orang kata sembahyang tu bukan 5, 3, bahaya, takut akidah dia rosak. Itu ijma' umat Islam. Baik, kemudian yang keempat qiyas. Qiyas pun penting. Kalau tak qiyas susah. Zaman Nabi arak haram. Jadi kenapa kita kata ketum pun haram? Pasal ketum memabuk kan. Kita qiyas. Dalam hadis tak sebut ketum. Ataupun orang ambil Coca-Cola kan, dia bubuh, ada kata bubuh panadol soluble bagi mabuk. Dalam hadis tak sebut Coca-Cola tu haram, tapi bila dia memabukkan, dia ada ilah dia, iaitu memabukkan. Jadi bolehlah nama apa pun. Jadi bila dia memabukkan, kita kias kepada arak haram. Kenapa dadah haram? Dan dadah tak ada disebut di dalam hadis, sebab dadah dia ada fungsi yang sama macam arak. Dia menghilangkan akal. Dia menghilangkan akal. Sebab tu dadah haram. Segala jenis apa benda sahaja yang menghilangkan akal semua haram. Dikiaskan dengan arak. Itu kias. Kemudian banyak lagi lah tuan-tuan, istihsannya, masahilul mursalahnya, saddul zara'i'nya, istishabnya, macam-macam. Kemudian ucapan Sayyidina Osman radhiyallahu an. Baik, Osman radhiyallahu an tidak pernah mendakwa bahawa beliau memerintah dengan hak ketuhanan. Yang sabit ialah beliau telah dibai'ah oleh umat Islam untuk merintah dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, serta mengikut jalan 2 orang khalifah sebelumnya. Sayyidina Osman ni sebab dia ada satu kisah. Zaman Sayyidina Osman, zaman yang berlaku fitnah di kalangan umat Islam yang dahsyat tuan-tuan. Jadi Sayyidina Osman ada ungkap satu perkataan yang orang yang benci negara Islam, dia kata, tengok Sayyidina Osman telah menggunakan nama Tuhan waktu dia merintah. Padahal yang Sayyidina Osman masukkan benda lain, bukan yang dia faham. Dan saya sebut kat tuan-tuan bagaimana Sayyidina Osman difitnah pada zaman dia. Zaman Nabi umat Islam bersatu padu. Zaman Sayyidina Abu Bakar berlaku orang murtad. Zaman Sayyidina Umar umat Islam bersatu padu. Zaman Sayyidina Osman umat Islam bersatu padu, cuma hujung-hujung tu. Hujung-hujung datang fitnah. Selama 12 tahun Sayyidina Osman merintah, aman bahagia. Zaman ni zaman yang paling kaya tuan-tuan, penuh dengan kekayaan. Kita kena jadi fitnah. Kononnya Sayyidina Osman mengutamakan anak beranak dia, kroni dia. Dipanggil Bani Umayyah. Bani Umayyah ni dengan Bani Hashim, maknanya adik-beradik je.
Ada orang kadang dia baca sirah dia tak faham tuan-tuan. Dia ingat Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah ni lain. Bani Hashim padahal adik-beradik. Tuan-tuan tengok keturunan Nabi kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf tu dia ayah kepada Umayyah juga. Umayyah tu adik-beradik dengan Hashim. Kan tok wan Nabi, tok nek Nabi lah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu adik-beradik dengan Umayyah. Adik-beradik. Sebab tu Abu Sufyan dia nak dengan Nabi, dia tu pak saudara Nabi jauh. Pak menakan pupu kita panggil. Jauh. Pasal apa? Keturunan Bani Umayyah dengan Bani Hashim ni bertemu dekat Abdul Manaf tu. Jadi sebenarnya Bani Hashim dengan Bani Abdul Manaf ni adik-beradik je. Tok wan dia sama Abdul Manaf. Jadi Sayyidina Osman dia daripada Bani Umayyah ni. Kemudian keturunan Nabi daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Inilah ni. Walaupun adik-beradik. Jadi orang fitnah Sayyidina Osman, dia ni kronism. Nabi tahu dah benda ni. Nabi tahu dah. Tu yang kita sebut nanti ni. Bawah ni nanti hadis. Nabi dah tahu zaman Sayyidina Osman akan berlaku fitnah. Dan Nabi sebut dah. Nanti akan jadi fitnah yang cukup dahsyat. Menjadi pertumpahan darah sesama umat Islam. Ketika itu Sayyidina Osman lalu. Sayyidina Osman dia tutup muka dia dengan serban tu. Kemudian Nabi kata haza yauma izin alal haq. Lelaki ini pada hari perpecahan umat Islam dia di atas kebenaran. Maka orang pergi tengok rupanya Sayyidina Osman. Sayyidina Osman di atas kebenaran ketika mana berlakunya fitnah. Baik. Kemudian tidak terdapat di dalam sejarah hidup dan kata-kata beliau yang menyokong dakwaan bahawa beliau merintah di atas bumi atas nama langit. Bahkan telah diriwayatkan bahawa beliau telah berkata, urusanku adalah mengikut urusan kamu. Maksud urusan Sayyidina Osman seperti mana urusan umat Islam. Sayyidina Osman naik tuan-tuan setelah dipilih tuan-tuan, syura pilih antara Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali. Abdul Rahman bin Auf pergi tanya semua orang di Mekah, di Madinah. Tanya semua, tidak ada rumah melainkan semua nak Sayyidina Osman yang dilantik menjadi khalifah. Kemudian Abdul Rahman bin Auf bai'ah kepada Sayyidina Osman, Sayyidina Ali orang yang kedua bai'ah kepada dia. Sewaktu pemberontakan mereka yang menentang, di timur memberontak ni, dia mula memberontak tuan-tuan. Zaman Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, tak ada memberontak lagi. Dia banyak sebab lah tuan-tuan. Antara sebabnya zaman Sayyidina Abu Bakar masa tu agak susah. Kenapa susah? Masa zaman Sayyidina Abu Bakar umat Islam bersatu padu lawan dengan murtad, Musailamah Al-Kazzab, Sijah Taghlibiyah. Mula orang murtad. Jadi umat Islam berpakat lawan dengan musuh dalam selimut. Yang mana dulu munafik zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar dia bertunjuk munafik dia betul. Jadi peperangan. Zaman Sayyidina Umar sibuk berperang. Jatuh Parsi dan jatuh Rom dan membebaskan Palestin. Masa ni pun dah senang dah. Tapi tak sesenang zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman, zaman ketika ini empayar Islam makin luas. Maka masa ni dah menjadi zaman Sayyidina Umar pun dah jadi kuasa nombor satu dunia. Zaman Sayyidina Osman lagi besar empayar Islam, lagi banyak kekayaan hasil bumi yang umat Islam dapat. Semua pakat kaya tuan-tuan. Senang. Ketika inilah tuan-tuan manusia, bila dah senang dia tak reti bersyukur. Itu yang bahaya tu, sikap manusia. Masa susah elok tapi bila dah senang dia tak reti bersyukur. Ada je orang kita tengok kan, dia dengan isteri dia masa susah tu bahagia je, tapi bila dah senang tuan-tuan, dah kaya, macam-macam. Suami nak pergi kahwin lain lah, isteri kenal orang lain lah. Bila dah senang dia jadi macam-macam. Dia tak ada syukur. Sebab tu kadang-kadang orang Arab, kadang-kadang setengah orang Arab, negara Arab ni, dia tak mau bagi senang rakyat dia. Pasal apa? Dia takut memberontak. Sebab sebahagian manusia ni bila diberikan kesenangan dia tak reti bersyukur. Itu yang setengah orang Arab daripada istilah kan, jawek kalbaka yattabi'ka. Kau jadikanlah anjing kamu lapar, pasti dia ikut kamu. Anjing jangan bagi kenyang sangat, bagi dia lapar. Baru dia ikut dia. Pasal apa? Dia nak makan. Macam itulah rakyat, jangan bagi senang sangat. Sakut nanti bila dah senang dia tak reti bersyukur. Itu walaupun ini salahlah konsepnya dalam Islam tuan-tuan. Sebab rakyat, pemimpin jadi pemimpin memang kena senangkan rakyat. Bila hang tak layak, hang kena turun lah. Begitulah. Cara pemimpin Arab, sebahagian pemimpin Arab tu dia diktator, dia tak mau turun. Jadi dia bertindak zalim, tindas rakyat dia. Jadi tuan-tuan, zaman Sayyidina Osman ketika ini dah senang sangat. Bila hidup senang sangat, dia mula main idea bukan-bukan.
Apa idea dia? Oh, Sayyidina Osman ni kronism lah, Sayyidina Osman ni jahat lah, macam-macam. Macam mana tuan-tuan tengok Muammar Gaddafi kan, dibunuh oleh rakyat dia sendiri. Waktu dia lari dengan keluarga dia, kemudian kena bom, kemudian mati habis depan mata dia, semua ahli keluarga dia mati, kena bom oleh NATO bom. Dia hidup, dia tak mati. Muammar Gaddafi lari masuk dalam lubang. Ada kan video dia di YouTube ada. Dia lari masuk dalam lubang, dekat jalan tu dia ada lubang, satu macam terowong bawah jalan. Dia menyorok seorang-seorang dalam tu. Maka rakyat dia cari dia tak jumpa. Keluarga dia mati depan mata dia tuan-tuan, kena bom. Dia keluar waktu malam, tapi itulah NATO dapat trace bom dia. Dia lari masuk dalam lubang. Kemudian rakyat dia tangkap. Rakyat dia arakkan dia, ambil pisau, tikam kat belakang dia dan dibunuhlah dengan kejam. Sekarang ni kita tengok Libya. Teruk Libya. Tak seperti mana pada zaman Muammar Gaddafi. Zaman dia mungkin dia ada kurang tuan-tuan, tapi dia banyak bagi kesenangan pada rakyat dia. Tapi rakyat dia dijanjikan oleh apa? Oleh tak tahu pihak mana, pihak luar, kononnya jatuh Muammar ni senang. Rupanya jatuh Muammar lagi teruk. Tuan-tuan boleh baca bagaimana zaman Muammar Gaddafi dengan pendidikan percumanya, dia bagi duit kat rakyat, dia bagi sungguh kat rakyat dia. Tapi tak reti syukur. Dengan orang kata jatuhkan dia jahat, nanti kami bagi kesenangan. Rupanya jatuh Muammar Gaddafi bukan jadi elok, jadi lagi teruk. Jatuh Muammar Gaddafi, perang saudara pula dah antara Haftar dengan pemerintah Libya. Semua pakat nak bersaing dapat tampuk kekuasaan. Ramai yang mati, ribuan mati sia-sia tuan-tuan. Tengah perang-perang tuan-tuan, naik pula lah kumpulan ISIS. Daripada Wahabi ni, Wahabi Salafi ISIS. ISIS ni dia ambil kesempatan. Peganas lah dia ni. Dia buat apa? Dia pergi bom kubur wali-wali. Kubur wali dia pergi bom gali, bakar mayat. Dia ni memang ganas sikit. ISIS ni peganas lah. Baik, jadi tuan-tuan ambil kesempatan. Dah berperang dua pok, mai pihak ketiga pula buat onar. Tuan-tuan tengok ketika mana Saddam Hussein merintah, rakyat dia senang. Rakyat dia senang. Tak ada susah macam sekarang. Tapi tiba-tiba masa nak dijatuhkan Saddam Hussein, dah ada orang sebut kan, pemimpin yang kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang zalim. Itu mula bertebaran. Supaya apa? Kita kena terima Amerika jatuhkan Saddam. Itu dia. Sebenarnya kata-kata itu diungkapkan oleh Syiah. Syiah yang ungkapkan. Yang ni apa? Al-kafir al-adil khairi minal mu'min al-jair. Kenapa Syiah sebut lagu tu? Dulu tuan-tuan, masa nak jatuhkan kerajaan Bani Abbasiyah, Tatar mai serang. Tatar tak boleh tawan Bani Abbasiyah. Susah, kuat. Maka perang sarah tuan-tuan. Dia kata apa? Ni pemimpin Abbasiyah ni, Abu Mansur ni zalim, jahat. Tatar bagus, Tatar adil. Mana hang tahu? Siapa yang sebar benda ni? Abdullah Al-Qami. Oh, jahat. Syiah. Pasal apa? Dia nak supaya rakyat di kota Baghdad terima Tatar, jatuhkan sultan. Jatuhkan sultan yang ada ni, terima Tatar. Apa jadi? Dia pun tak melawan sekarang. Berapa orang yang melawan tuan-tuan? Cerita dia panjang tuan-tuan. Bila Tatar masuk, Tatar pun tak boleh tembak pasal dia ada tembok. Ada sebahagian pengkhianat yang buka. Abdullah Al-Qami, Syiah ni. Dia Syiah ni pasal dia benci ahli sunnah. Syiah hanya ekstrim, dia nak ahli sunnah ni kena bunuh. Jadi dia buka gerbang masuk. Dia berkata apa? Pemimpin kafir yang adil lebih baik pada mukmin yang zalim. Mana kebenaran kata-kata ni? Mana ini dakwaan dusta kosong. Bila masuk Tatar ke Baghdad, 1.5 juta kena sembelih. Mana yang kata tu? Ini dakwaan kosong, dakwaan atas angin tuan-tuan. Sembang atas angin, tak ada fakta. Ketika mana Baitul Maqdis ditawan oleh tentera Kristian, 70,000 dibunuh. 70,000 bunuh. Semua yang ada dalam tu sembelih semua. Mana yang kafir yang adil lebih baik pada mukmin yang beriman? Ini dusta tuan-tuan. Kata-kata dusta. Dah lama pada dulu ni tuan-tuan. Dan bila jatuh kerajaan Bani Abbasiyah, umat Islam disembelih semahu-mahunya. Mana yang senangnya? Bohong. Jadi masa sama juga Saddam. Orang dah kata Saddam ni jahat, Amerika bagus. Jadi tuan-tuan, orang semua pakat apa? Pakat bila datang tentera Amerika, NATO semua pakat nak jatuhkan Saddam, banyak yang menyerah.
Pasal apa? Pada kita duduk bawah Saddam yang zalim ni, bibik kita terima penjajah. Pasal apa? Dah ada dah Syiah di Iraq main dah. Kafir yang adil lebih baik daripada mukmin yang beriman. Sekarang tuan-tuan tengok duit dinar apa Iraq pun tak naik-naik, jatuh ke bawah. Berapa ramai orang yang menyesal tuan-tuan. Ramai yang menyesal. Baru ingat balik Saddam. Tak bahagia pun. Ini kata-kata dusta yang dah menipu umat Islam. Baik, sama juga Muammar Gaddafi. Jatuh dia tuan-tuan, rakyat dia hidup susah. Bukan senang, hidup lagi susah. Dah banyak lagi lah tuan-tuan tipu daya. Kemudian sesungguhnya saya mempunyai hak ketuhanan. Sewaktu pemberontakan mereka menentang tidak bersetuju serta mengingkari beberapa cara pengurusan beliau, perkara ini telah disebarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibenarkan oleh orang Islam yang terpengaruh dengan dakwaan itu. Beliau telah berkata kepada mereka, jadi nampak bila dah senang datang fitnah, kita kena jatuhkan Sayyidina Osman. Ini fitnah tuan-tuan. Kononnya bila boleh jatuhkan Sayyidina Osman hidup senang, kononnya begitulah. Baik, jadi yang hak sebar lagi munafik. Abdullah bin Sabah, sebahagian orang Islam terperdaya dengan dakwaan dia. Kemudian Sayyidina Osman berkata kepada mereka, sesungguhnya saya mempunyai hak ketuhanan untuk dakwaan itu. Beliau tidak pernah berkata, Sayyidina Osman tak pernah berkata, sesungguhnya saya mempunyai hak ketuhanan untuk merintah kamu hendaklah mematuhi dan kamu tiada pilihan padanya. Sayyidina Osman tak pernah sebut lagu tu, saya ni Tuhan yang lantik, tak sebut. Kalau tuan-tuan baca sirah panjang, saya tak sebut tuan-tuan. Sayyidina Osman panggil semua pemberontak ni. Sayyidina Osman tanya dia beberapa soalan. Apa ingat tak ketika mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membeli perigi rumah di Madinah tu, ada satu perigi yang ayak dia sedap, yang lain semua tak sedap. Ayak dia masin, payau, rasa tak sedap. Perigi yang ayak dia sedap, nama dia perigi rumah. Ini milik orang Yahudi, perigi ni yang sedap. Maka Nabi bersabda, siapa yang beli pergi rumah dengan duitnya dan dia wakafkan, dia jadikan gayung dia sama dengan gayung umat Islam, maksudnya dia wakafkan untuk umat Islam, maka aku jamin bagi dia syurga. Sayyidina Osman beli pergi rumah dengan apa? Dengan harga 40,000 dinar. 40,000 dinar tuan-tuan, berapa juta? 40,000 dinar. Satu dinar tuan-tuan dulu sejuta. Kalau dulu sejuta, 40 juta. 40 juta. Kalau sekarang ni dah duit kita jatuh, kira dah jadi 1.5 tuan-tuan. Satu dinar 1,500. Lebih kurang 40 juta Sayyidina Osman buat keluar duit dia, beli pergi rumah, tak ambil untung pun. Itu pun nak beli susah. Yahudi tak mau jual. Sayyidina Osman nak beli, Yahudi tak mau jual. Sayyidina Osman kata, kata macam tu aku beli separuh lah. Beli separuh. Beli separuh. Macam mana? Beli separuh. Separuh maksudnya dia beli saham lah. Macam beli saham. Aku beli separuh. Aku bayar dulu ke hang apa? 20,000 dinar. 20,000 dinar separuh. Jadi aku milik separuh, hang milik separuh. Yahudi itu setuju. Dapat dia 20,000 dinar. Banyak lah tu. 20 juta lebih kurang. Kemudian dia dengan Yahudi tu buat perjanjian. Hari ini aku berniaga. Dia berniaga ayak tu. Yahudi punya barangai, orang Yahudi beli dia jual murah, orang Islam beli dia jual mahal. Yahudi punya barangai. Bila Sayyidina Osman dah beli separuh milik, dia pun pakat, hari ni aku jual ayak ni, esok hang jual. Pakat lah. Tak apalah. Hari masa orang Yahudi jual, orang Islam tak main beli pun. Dia jual mahal kat orang Islam, dia jual kat Yahudi murah. Hari Sayyidina Osman jual pula esok, Sayyidina Osman bagi free semua. Dia kena pandai ekonomi. Jadi Sayyidina Osman dah bagi tahu dah, hampa jangan beli tunggu hari aku, esok aku ambil free. Esok orang Yahudi tu berniaga, mana orang tak main beli, dia pun ambil free lah semalam. Kemudian orang Yahudi ni fikir macam ni tak boleh hidup, dia jual semua. Dia jual semua. Sayyidina Osman wakafkan semua. Tidakkah hampa ingat dan Nabi jamin aku syurga? Dia berkata benar. Tu pemberontak semua akui tu. Kemudian dia kata, hampa ingat tak ketika mana aku, Abu Bakar, Umar dan Ali duduk di atas bukit Uhud, kemudian di bukit Uhud itu bergoncang. Makan bergoncang. Pasal bukit Uhud bergoncang, pasal gembira sangat atas bukit itu ada manusia yang terbaik, Abu Bakar, Umar, ada Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Kemudian Nabi hentakkan kakinya pada Uhud. Usbud ya Uhud, wahai Uhud, tetaplah kamu. Fa inna ma'alaika nabiyyun, atas hang ada seorang nabi. Wa siddiqun, siddiq Sayyidina Abu Bakar.
wa syahidan, dan 2 orang syahid. Siapa yang 2 orang syahid? Osman dengan Sayyidina Abu Bakar kan dibunuh syahid. Baik. Sebagai riwayat sebut 3, sebagai riwayat disebut termasuk Ali, sebagai riwayat tambah Zubair dengan Talha. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan bagaimana orang bila sebut lagu tu depa akui benar. Baik, jadi tuan-tuan, kemudian disebut lagi tentang apa? Nak Sayyidina Osman yang menyediakan tentera perang Tabuk, Nabi jamin bagi di syurga, benar. Nabi tak, Sayyidina Osman tak pernah sebut aku ni Tuhan yang lantik aku, hamba kena taat. Dia tak pernah sebut. Baik, kemudian bahkan beliau telah membela diri dan segala keputusan dengan suatu pembelaan yang cukup bermaruah dan dengan logik ilmiah yang meyakinkan, bukan dengan mana-mana dakwaan yang lain. Mengenai ungkapan jubah yang telah Allah sarungkan untukku, tidak akan aku tanggalkan. Yang ni poin dia. Dia kata seolah-olah Sayyidina Osman kata Allah lantik dia. Jadi hampa jangan kata apa. Kita tengok. Ada yang menyatakan bahawa beliau menyebutkan perkara ini kerana Nabi SAW telah mewasiatkan perkara ini kepadanya di dalam ramalan ghaib, di mana baginda bersabda. Sebenarnya Nabi dah beritahu Sayyidina Osman dah. Sebelum Sayyidina Osman wafat, Nabi dah beritahu dah. Dalam hadis dia Nabi sebut ya Osman, 3 kali Nabi sebut wahai Osman. Inna Allah la'allahu yuqamisuka qamisan fa in aradaka ahadun ay khalqihi fala takhnahu. Salah seorang Nabi sebut 3 kali. Ya wahai Osman, in qammasakallah bihadzal amr, kalau Allah Taala pakaikan kamu dengan baju khalifah, ini menjadi khalifah. Wa aradal munafiqun, dalam hadis yang ini sebut munafik, dan orang-orang munafik mahu engkau tanggalkan, antakhla'ahu, dia nak kau tanggalkan khalifah ni, letak jawatan. Fala takhla'ahu, jangan kau letak jawatan. Nabi dah beritahu dah. Nabi gelarkan orang yang memberontak pada Sayyidina Osman dan dia paksa Sayyidina Osman letak jawatan adalah munafik. Nabi sebut munafik. Orang munafik akan datang minta kau letak jawatan. Kalau letak, dia bunuh kamu. Jangan kau letak jawatan. Nabi pesan lama dah. Nabi tahu dah. Nabi tahu tentang apa? Kematian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi tahu. Nabi kata, wahai Ali, orang yang paling celaka orang yang memukul dahimu dengan pedang. Nabi tahu Sayyidina Ali akan dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljim. Nabi tahu. Jadi tuan-tuan, macam mana Nabi boleh tahu? Allah Ta'ala wahyu kan. Nabi tahu setelah zaman Nabi akan naik Abu Bakar. Ada dalam hadis sebut akan naik Umar, akan naik kemudian Osman. Jadi tuan-tuan, Nabi tahu dengan wahyu tuan-tuan. Allah Ta'ala beritahu. Jadi sama dengan ni, Allah Ta'ala, Nabi dah beritahu pada Sayyidina Osman, nanti dah jadi khalifah, ada orang yang desak engkau letak jawatan, jangan letak jawatan. Jangan letak, fala takhla'u. Sesungguhnya Allah mungkin akan memakaikan kamu dengan sehelai jubah. Ini jubah pemimpin tuan-tuan. Sekiranya ada siapa yang mahu engkau menanggalkan, maka janganlah kamu menanggalkan. Baginda ulang 3 kali. Jelas dari sini sikap beliau adalah sebagai mematuhi dan melaksanakan wasiat dan arahan Nabi SAW kepadanya. Sekiranya perkara ini tidak sahih di sisi sebahagian manusia, maka maksud ucapan ini ialah agar khalifah tidak menjadi barang permainan di tangan golongan yang tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa, yang digerakkan oleh kuasa tersembunyi yang mengeksploitasi semangat mereka tanpa menyedari. Yang tak boleh lah. Kita tak terima pemberontakan paksa pemimpin letak jawatan, tak boleh. Itu bukan jalan dia. Satu perkara yang tidak diragui lagi bahawa mereka meminta beliau meletakkan jawatan bukanlah ahli halli wal aqdi. Saya sebut ahli halli wal aqdi siapa? Orang yang pandai politik dan pandai agama. Macam nak lantik Sayyidina Osman, ada dalam tu siapa dia? Adanya Abdul Rahman bin Auf, adanya Zubair bin Awam, adanya Talha bin Ubaidillah, ada orang-orang yang pandai-pandai. Semua ada 10 orang tuan-tuan. Last sekali dipilihlah Sayyidina Osman. Ini dipanggil ahlul hilli wal iqdi, orang yang layak memilih pemimpin. Kemudian dia anggap sebagai ulil amri yang memiliki kuasa dalam perkara ini, di mana khalifah hendaklah menerima pandangan mereka dan menurutinya. Baik, At-Tabari dan Ibnu Katsir dan selain keduanya menyatakan sungguhnya Osman enggan menanggalkan jubah yang telah dipakaikan oleh Allah kepadanya, iaitu jawatan khalifah, kerana tidak mahu membiarkan umat Nabi SAW bermusuhan sesama mereka, kemudian melantik golongan yang bodoh sebagai pemimpin mereka, pilih yang akan menyebabkan berlakunya kacau bilau dan kerosakan. Sayyidina Osman tak letak jawatan sampailah Sayyidina Osman mati dibunuh. Dan Quran yang ada sekarang ni tuan-tuan, ada di Uzbekistan, ada Quran tu. Pada hari Sayyidina Osman berpuasa, dia dipaksa letak jawatan. Ada je tentera nak pertahankan dia. Pemberontak ni ada lebih kurang dalam 6,000 tuan-tuan, lebih kurang 6,000. Dia datang daripada Iraq dan Mesir. Dia paksa letak jawatan. Ada je tentera yang nak mempertahankan Sayyidina Osman, tapi Sayyidina Osman tak mau. Nanti akan jadi perang, banyak orang yang terkorban.
Jadi biar dia berhadapan dengan pemberontak tu. Ada yang mai Hasan Husin nak pertahankan dia. Ramai kita tu datang nak pertahankan dia kata balik. Ibnu Umar dia suruh balik. Dia takut jadi perang. Biar dia jumpa dengan pemberontak ni. Jadi tak jawatan, dia tak mau letak jawatan, maka pemberontak masuk rumah dia. Waktu ni Sayyidina Osman tengah berpuasa, kemudian tengah baca Quran dan dipetikam dia. Dan darah tu memancuk kena Al-Quran. Dan Al-Quran tu masih lagi ada di Uzbekistan. Dan memang ada orang ambil sampel darah tu, orang buat kajian. Memang usia darah tu usia pada zaman Sayyidina Osman dibunuh, kurun tu yang ada di Quran tu. Jadi Quran tu disimpan di Uzbekistan. Darah dia mancut berada di atas Quran. Baik, kemudian sebelum dia meninggal dunia pun dia dah mimpi dah. Dia mimpi, Sayyidina Osman mimpi yang gembira. Dia tengok Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Kemudian Nabi sebut pada dia, engkau akan berbuka dengan kami. Maksudnya dia tak berbuka di dunia, dia akan berbuka di akhirat. Tapi nak cerita ni panjang lagi cerita ni tuan-tuan. Tapi nak cerita bagaimana fitnah tuan-tuan. Sebab tu semua benda tuan-tuan kita dengar, kita kena cek tuan-tuan. Cek, dengar berita-berita yang bukan-bukan tuan-tuan, kena cek dalam apa urusan ekonomi ke politik ke apa ke. Dengar kita kena cek tuan-tuan, takut benda tu fitnah. Tak kira pada sesiapa pun tuan-tuan. Apatah lagi kalau orang tu dikenali sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang berilmu, tiba-tiba cerita bukan-bukan, kena banyak tuan-tuan. Cek tuan-tuan. Semua benda tuan-tuan cek balik. Takut jadi fitnah dan benda itu dosa besar. Habis tuan-tuan, akan datang kita sambung bawah tu sikit. Uthman bin Affan seorang khalifah yang dizalimi. Uthman bin Affan khalifah yang dizalimi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an tafarruqana wa ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la muhibban wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahil alamin.